warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya nak mengangkat satu isu mengenai tentang Ustaz Abid Liu yang hangat diperkatakan di media sosial setakat ini. Saya rasa semua orang kenal, bukan saja Melayu Islam tetapi juga bangsa dan agama lain. Bila terkenal dengan akhlak Islam yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW dan sifat kasih sayangnya mudah didekati dan disenangi. Persoalannya sekarang, kenapa ada orang yang seperti cacing kepanasan? Kerajaan negeri Kedah pun macam tu, ada setengah ustaz ni pun macam tu. Kenapa? Inilah cara dakwah yang dibawa oleh Ustaz Abid Liu. Sambil dia berdakwah, dia sambil membantu. Tapi ini bila orang tengok, sepatutnya jangan kata dia ni ada niat untuk menunjuk-nunjuk. Saya sebagai aktivis memperjuangkan hak rakyat Malaysia, juga menceritakan, mendedahkan segala-galanya di dalam media sosial supaya untuk disampaikan kepada orang lain. Bukan kerana bila saya buat macam itu orang kata saya tak ikhlas. Saya tidak pernah ambil duit orang untuk saya tolong. Dah 1000 kes saya buat. Inilah cara saya dakwah, cara saya menolong orang. Bukan mana kalau kita tak tolong orang, jangan kita cakap pandai. Kita sibuk nak nyalakan itu, nak baca hadis dalam, nak ambil rujuk hadis, nak rujuk Quran kerana nak hentam orang seseorang. Ini bukan cara Islam. Islam tak ajar cara macam ni. Mereka ini hanya nama pada Islam tetapi tidak menghayati, buta mata, tapi orang kata 5 perut 3 sangkai, buta perut tak ada akai. Kenapa masalah dengki-berdengki ni jadi tak ada kasih sayang? Sebab ramai mak bapak sekarang hanya berjaya membesarkan anak mereka menjadi orang tapi bukan manusia. Bukan juga seorang insan. Dia besarkan anak dia, berikan segala-galanya, bagi makanan, bagi pakaian, bagi pelajaran, tetapi tidak membesarkan anak tu dengan kasih sayang. Itu bezanya di antara yang ingin saya kupaskan pada hari ini. Kenapa saya kata begitu? Ada antara mereka yang tiada pri kemanusiaan, ugut orang, tipu orang, sikit nak bergaduh, nak bertumbuk, pecah amanah, rasuah dan sebagainya. Inilah yang dikatakan dia menjadi orang, bukan menjadi manusia. Jika dia manusia, dia akan ada sifat keprimanusiaan. Dan mengapa pula saya kata mereka tidak diberi kasih sayang oleh ibu bapa mereka? Bila bercakap terjerit-jerit, ada sajalah nak bergaduh, kecam orang di media sosial, bawa fitnah, mengaibkan orang, hukum orang ini salah, orang ini salah, dia je betul. Sebelum ni saya pernah katakan tutup saja mahkamah di Malaysia, kemudian panggil semua netizen jadi hakim untuk jatuhkan hukuman. Mahkamah dah jatuhkan hukuman, ada lagi suara-suara sumang yang bunyi. Jika bercakap tu gajah pun boleh terbang, tapi bunyi macam ting kosong, kuat saja yang bunyi, tapi kosong. Saya tujukan juga kepada mereka yang dengki dengan Ustaz Abid Liu. Kenapa dengki dan cemburu? Bagi saya, ustaz yang tak dapat cukup kasih sayang ni, daripada ibu bapa yang saya katakan tadi tu, bak cakap agama pandai tapi mereka tak amalkan apa yang mereka belajar. Lebih bahaya dari penyamun dan perompak. Penyamun dan perompak kita dah tahu dah, mereka ni memang penyamun dan perompak. Ni tidak berkopiah, berjubah, malangnya jadi penunggang agama, hanya ikut pada pakaian Nabi Muhammad SAW, tapi sayangnya tidak mengikut akhlak Nabi yang sebenar, menyebabkan Islam dan Nabi dihina akibat kelakuan penunggang agama ini. Yang mana kita tengok banyak penghinaan Islam dan Nabi di media sosial. Sebab apa? Sebab puak-puak inilah. Ini yang masalah yang berlaku sekarang. Ustaz yang ada hanya berdakwah dalam masjid. Berapa ramai yang datang masjid dengan ceramah? Boleh kira lah dengan jari, kan? Ada yang ceramah tu jerit-jerit, seperti macam orang kena histeria. Lepas tu suka hukum orang ni masuk surga, orang ini masuk neraka. Macam mana orang nak minat datang masjid? Cuba kita tengok dan hayati cara bagaimana Ustaz Abid Liu berdakwah. Amat disenangi oleh semua orang, bukan hanya pada orang Islam, tapi agama dan bangsa lain juga turut terkesan dengan cara penyampaian yang diamalkan oleh Ustaz Abid Liu. Inilah konsep kasih sayang yang Nabi Muhammad SAW ajar, dan cantiknya Islam itu. Beliau berdakwah turun padang, cari orang di jalanan, di lorong-lorong,
Bukan seperti ada setengah ustaz yang hanya cakap pandai, berdakwah tunggu orang datang masjid. Sepatutnya mereka buat seperti mana Ustaz Ibu buat. Dakwah cari orang, bukan tunggu orang datang baru nak dakwah. Ini cara yang tidak betul. Ini tidak kata golongan cerdik pandai bab agama boleh kecam tindakan Ustaz Ebek Liu di media sosial pula tu. Pernah tak kita dengar padri bergaduh sesama mereka? Duk kecam, duk bergaduh di dalam media sosial. Tak ada. Tapi ustaz di Malaysia ni yang macam tu. Pelik, saya tak faham kenapa, bagaimana Islam nak dipandang tinggi. Kerana geng-geng ustaz ni, ada yang geng-geng tak tentu ni menyalak dan melalak, meroyan apa yang Ustaz Ebek Liu buat. Ustaz Ebek Liu berdakwah di jalanan, di lorong-lorong dan di mana saja. Bagi saya ustaz-ustaz lain tidak mampu lakukan seperti ini. Pondan, anak-anak terbiar, siapa saja, tak kira warna kulit, bangsa, beliau akan berdakwah. Ada kita tengok ustaz selebriti buat begitu. Sibuk dengan jemputan ceramah di TV, di masjid. Mungkin kerana sudah popular hingga lupa diri untuk berdakwah di jalanan. Inilah kita kena betulkan balik niat dan apa tujuan kita. Ada saya tengok di media sosial, Ustaz Ebek Liu dihalau oleh AJK masjid. Cuba pergi tengok gereja. Ada padri yang halau tak orang datang gereja? Saya pernah masuk gereja. Banyak kali juga tu atas tugasan, kerana masa itu saya ada pengamal media, kerja dengan surat khabar orang putih. Dia cover jugalah kes-kes di gereja. Tapi bila dengar cerita saya masuk gereja, wah kecam. Startlah mula nak hukum. Inilah kita katakan mereka yang tidak ada kasih sayang ibu bapa. Cara mereka layan orang datang cukup tertib, budi bahasa. Kalau nak mandi dengan AJK masjid, langit dengan bumi. Bukan saya nak hina AJK masjid, tapi inilah yang kita kena belajar. Jangan kita ingat kita Islam, kita ni dah hebat. Tetapi sebenarnya tidak. Manusia dan haiwan adalah makhluk Allah. Kedua-duanya kedua-duanya Allah ada ciptakan ada otak. Tapi Allah berikan kelebihan akal kepada manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Jika kita bercakap dan bertindak tidak guna akal, maka tiada bezalah kita dengan binatang. Samalah macam lembu, kambing ke, ayam ke, sama saja dengan binatang. So tiada beza. Kadang-kadang bila binatang lagi senang dengan cakap. Cuba tengok halau lembu balik kandang, senang je dia masuk kandang. Ada seorang yang Ustaz Ebek Liu dekati. Dia tanya kepada Ustaz Ebek Liu, boleh ke saya solat rambut saya berbodai? Ustaz Ebek Liu kata, tak apa, ambil wuduk kemudian solat. Allah sayang kita, Allah sayang kita, Allah sayang kita. Dengan penuh kasih sayang, sebaik saja saya tengok cara dia berdakwah, saya menitikkan air mata. Inilah kehebatan Ustaz Ebek Liu. Ada seorang anak muda pula tanya, Ustaz, badan saya ada tattoo, boleh ke saya solat? Ustaz Ebek Liu kata, tak apa, ambil wuduk solat. Allah sayang kita, Allah sayang kita. Nampak tak cantiknya bahasa yang digunakan Ustaz Ebek Liu? Sebab kalau kita tengok dia punya video-video yang dikongsikan, bukan dia nak menunjuk, tetapi ini adalah dakwah. Bila dakwah, kenapa ada orang berdakwah dekat TV? Tak payahlah berdakwah kat TV, nak menunjuk. Inilah sifat yang kita katakan tadi, tidak ada sifat kasih sayang. Jika ceramah di masjid, ada setengah tu kadang kata orang ni masuk neraka, orang ni masuk syurga. Macam mana orang nak dekat? Macam mana orang nak datang ke masjid? Tetapi kerana kaedah untuk memujuk kasih sayang tu tak ada. Nampak tak cantiknya akhlak Ustaz Ebek Liu dakwah dengan kasih sayang seperti mana Nabi ajar kepada umatnya. Ada seorang masa Cina tanya saya, kenapa itu Ebek Liu ramai ustaz-ustaz tidak suka sama dia? Saya cakap mereka ni cemburu dekat dia. Sebab mereka ni tak mampu buat macam mana Ustaz Ebek Liu buat. Ini yang masalah dia. Kalau dia dah buat, kita ramai-ramai buat dakwah cara dia. Cara mendekatkan turun ke padang, bukannya hanya duduk masjid tunggu orang datang. Isu yang cuba saya angkat adalah bukan ingin menghina agama saya sendiri, tapi untuk mengajak mereka yang penunggang agama berfikir dan insaf, bertobat, balik ke pangkal jalan. Takat saja daripada kacamata Raja Email tentang Ustaz Ebek Liu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.